Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ini saya nak ceritakan tentang satu tamasya laut atau sukan laut yang mungkin ramai tak tahu. Nama sukan ni ialah sukan perahu naga. Perahu naga merupakan sebuah perahu panjang yang digunakan semasa berlangsungnya tamasya laut. Pesta perahu naga merupakan salah satu perayaan tradisional yang utama bagi rakyat negara China. Sukan ini memerlukan perahu dikayuh secara berpasukan dengan setiap pendayung mendayung secara berselang-seli kiri dan kanan dengan syarat pertandingan mestilah disertai 2 atau lebih perahu naga. Perahu naga akan berlumba untuk mengejar masa yang terpantas. Sukan perahu naga ni berasal dari negara China untuk perayaan Duanwu. Apa tu perayaan Duanwu? Teori asal-usul perayaan Duanwu yang paling terkenal ialah bagi mengingati seorang warga negara yang berasal dari golongan bangsawan dan seorang penyair yang berasal dari negara Chu yang bernama Ku Yuan. Baiklah, seterusnya Ku Yuan ni telah bertindak membunuh dirinya sendiri dengan melompat ke sebatang sungai yang bernama Sungai Miluo. Kenapa Ku Yuan ni bunuh diri? Ku Yuan ni bunuh diri sebab dia dapat berita bahawa rakyat negara Chu telah dibunuh. Apabila rakyat negara Chu yang masih hidup mengetahui bahawa Ku Yuan ni bunuh diri, mereka pun pergilah cari Ku Yuan. Tapi usaha mereka ni hanyalah gagal dan sia-sia. Selepas tu, mereka pun mengambil suatu keputusan untuk melempar nasi pulut ke dalam sungai. Rakyat negara Chu memanggil nasi pulut ini sebagai zongzi. Seterusnya, mereka pun mendayung perahu yang dicat seperti seekor naga supaya haiwan di dalam sungai tersebut tidak mengganggu badan Ku Yuan. Pada bulan kelima dan 5 hari selepas Ku Yuan membunuh diri, orang ramai akan mencampakkan makanan ke dalam sungai setiap masa mengikut kalender lunar. Maksud hari kelima, bulan kelima adalah perayaan tradisional bagi negara China mengikut kalender lunar, iaitu kalender bagi negara China. Daripada peristiwa yang terjadi itu, perlombaan perahu naga ni pun wujud. Tapi sekarang, untuk menampakkan lagi ciri perahu naga, di setiap perahu naga tu diletakkan kepala naga dan di badannya dicat seperti naga dan mempunyai ekor di bahagian belakang perahu. Seterusnya kita masuk pula tentang makanan yang dilempar oleh rakyat negara Chu ke dalam Sungai Miluo. Makanan ni dinamakan sebagai zongzi. Zongzi ni merupakan beras pulut yang dibungkus dengan daun dan kemudiannya dimasak menggunakan 2 cara, iaitu pendidihan atau pengukusan. Zongzi ni terbahagi kepada 2 jenis, iaitu so zongzi yang bermaksud sayur dan raw zongzi yang ditambah daging haiwan ke dalamnya. Sekarang rakyat negara China menggunakan daun buluh untuk membalut beras pulut hingga menjadi bentuk seperti piramid. Mengikut peredaran masa, makanan ini juga mula berubah cara pemakanan apabila ia dicampur dengan berbagai bahan lain untuk menjadikannya lebih sedap. Kalau sekarang kita cari zongzi, bentuk dan jenisnya juga sudah banyak dan berbagai yang dijual. Jadi, setiap kali berlangsungnya Dragon Boat Festival atau Duanwu ni, orang Cina akan makan zongzi dan adakan perlombaan perahu naga. Bagi yang tak tahu, negara Chu ni pada zaman dahulu ialah kawasan keseluruhan Hubei, iaitu sekarang Hunan pada hari ini. Aktiviti perahu naga ni telah berkembang dan tersebar ke negara lain di Asia seperti Korea, Jepun, Vietnam, Malaysia dan juga beberapa negara lain. Perlombaan perahu naga ni menjadi salah satu aktiviti sukan air di seluruh dunia. Perayaan perahu naga juga menjadi satu simbolik untuk menimbulkan semangat dan budaya negara China. Seterusnya, saya akan menerangkan pula teknik mendayung perahu naga. Terdapat 6 teknik dayungan perahu naga yang wajib diketahui oleh para pendayung. Teknik yang pertama adalah dayung maju atau forward stroke. Teknik dayung maju adalah di mana gerakan kayuhan dayung adalah dari depan dan kemudian ditarik sampai ke belakang pemain semampu yang boleh. Teknik ini hanya boleh digunakan sekiranya perahu ingin bergerak secara lurus ke hadapan tanpa membelok ke kiri ataupun ke kanan. Pada waktu melakukan teknik dayung maju ini, memerlukan komando khusus yang dapat diikuti pemain bagi membuat laju perahu bergerak ke arah hadapan dengan lebih mudah. Caranya adalah
dengan memancapkan dayung di depan, kemudian ditarik ke belakang sampai sejajar dengan badan atau lebih daripada itu. Angkat bilah dayung dan ulangi ke posisi awal dan seterusnya. Teknik kedua ialah teknik dayung mundur atau backward stroke. Teknik dayung mundur atau backward stroke merupakan gerakan kayuhan dayung di mana dilakukan dari arah belakang dan ditarik sampai ke hadapan. Teknik dayungan ini juga sama seperti dayung maju, di mana hanya dilakukan ketika ingin perahu bergerak secara lurus. Gerakan pada teknik ini juga ditentukan oleh komando supaya kelajuan perahu untuk bergerak ke arah belakang adalah sempurna. Bagi melakukan dayung mundur, pendayung akan bergerak dengan kelajuan yang perlahan. Caranya ialah dengan membalikkan teknik dayung maju, iaitu memancapkan bilah jauh ke belakang dari posisi badan pemain, kemudian tarik ke depan sampai di posisi awal dayung maju. Teknik ini tidak boleh difokuskan dengan kekuatan tangan sahaja, tetapi juga dibantu dengan otot perut sehingga dayungan yang dihasilkan akan lebih kuat. Teknik yang ketiga ialah dayung tarik atau draw stroke. Teknik ini sering dipakai oleh pendayung yang menghadapi saat sengit bagi mengelak pelanggaran antara bahagian belakang perahu dengan batu atau apa sahaja rintangan dengan menggeserkan perahu bergerak mendekati posisi yang diinginkan. Caranya adalah dengan memancapkan dayung jauh ke samping dan menariknya ke arah perahu. Bagi teknik ini, mempunyai perbezaan untuk pemain di sebelah kiri dan kanan. Contohnya, jika anda merupakan pemain yang berada di bahagian kanan perahu, anda perlu memancapkan dayung jauh ke samping dan menariknya ke arah perahu. Dan jika anda berada di posisi kiri perahu, anda perlu memancapkan dayung tegak lurus mendekati lambung perahu dan ditolak menjauhi perahu. Teknik ini memerlukan usaha dari posisi dayung yang tetap tegak lurus terhadap permukaan air. Seterusnya, teknik dayungan yang keempat. Teknik dayungan yang keempat ialah dayung tolak ataupun dipanggil sebagai pry stroke. Teknik mendayung dayung tolak atau pry stroke digunakan untuk membantu melengkapi dayung tarik dalam mengendalikan perahu naga kepada posisi yang diinginkan oleh pendayung. Cara untuk melakukannya adalah dengan mengulang teknik seperti dayung tarik tetapi dari posisi atau arah yang berlawanan, iaitu kebalikan dari dayung tarik, iaitu dengan memasukkan dayung ke dalam air dari dekat perahu dan menolaknya jauh ke samping atau ke sisi perahu. Teknik yang kelima ialah dayung pancung atau cross brow drop. Teknik dayungan ini adalah teknik dayungan yang kebiasaannya digunakan oleh pendayung-pendayung di bahagian hadapan apabila hendak menggeser perahu ke samping atau ke sisi. Cara untuk melakukannya adalah jika perahu ingin membelok ke kiri, maka pendayung-pendayung yang berada di sebelah bahagian kanan hadapan perlu melakukan dayungan dari posisi hadapan perahu dan ditarik sehingga ke sisi kanan perahu. Kemudian, jalur lintasan dayungan akan menyerupai huruf C. Jika perahu ingin membelok ke kanan, pendayung-pendayung yang berada di sebelah bahagian kiri hadapan akan melakukan dayungan dari hadapan perahu dan ditarik hingga ke sisi kiri perahu. Teknik ini kebiasaannya dilakukan untuk maneuver dengan pantas untuk menghindari atau mengelak hambatan seperti batu. Teknik dayungan yang terakhir ialah teknik dayungan C-stroke. Teknik dayungan C-stroke digunakan semasa untuk membelokkan perahu dengan pantas. Cara untuk melakukan teknik dayungan C-stroke ini ialah dayung digerakkan dengan membentuk huruf C sama ada dari posisi hadapan ke belakang ataupun dari posisi belakang ke hadapan. Kemudian diikuti dengan gerakan badan. Teknik dayungan C-stroke ini sangat penting untuk dikuasai oleh pemandu arung jeram kerana teknik dayungan ini sangat berkesan dan efektif untuk membelokkan perahu naga. Yang terakhir ialah peraturan bermain. Peraturan bermain perahu naga ini mestilah berkait dengan perahu yang ingin digunakan semasa bertanding mengikut standard International Dragon Boat. Terdapat dua kategori perahu. Perahu jenis pertama boleh memuatkan 12 orang atlet. 12 orang atlet itu merangkumi 10 orang pengayuh, 1 jurumudi dan 1 pemukul gendang. Panjang perahu ini adalah 902 cm dan lebar 112 cm dengan kedalaman ruang dalam perahu ialah 33 cm. Perahu jenis kedua pula boleh memuatkan 20 orang atlet yang terdiri daripada 20 orang pengayuh, seorang jurumudi dan seorang pemukul gendang.
Panjang perahu adalah sebanyak 1250 cm, lebar 113 cm dengan kedalaman ruang sebanyak 54 cm. Peraturan kedua pula mestilah berkaitan dengan keselamatan. Setiap pemain maupun game secara online mestilah mementingkan aspek keselamatan. Setiap atlet perahu naga diwajibkan untuk memakai jaket keselamatan bagi mengelakkan insiden kemalangan berlaku. Jaket keselamatan atau personal flotation device mestilah dipakai sepanjang masa semasa berada di atas air. Peraturan ketiga untuk bermain perahu naga ialah tidak menggunakan sebarang enjin bagi menggerakkan perahu. Hanya sumber tenaga manusia sepenuhnya sahaja yang dibenarkan untuk digunakan semasa permainan ini berlangsung. Peraturan terakhir yang dapat saya kongsikan ialah berkaitan dengan kesihatan. Sebelum memulakan permainan, amat penting untuk memastikan kesemua atlet yang terlibat mempunyai kesihatan yang baik dan bertenaga untuk bermain. Yang paling penting, kena pastikan juga peralatan yang hendak digunakan semasa bermain tersedia semuanya, terutama jaket keselamatan dan pedal sebelum memulakan pertandingan. Baik, itu sahaja daripada kumpulan kami mengenai permainan perahu naga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.